Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Mustafa, nombor matrix 266506. Bagi tajuk tugasan kumpulan subjek JMJF 2014 Ekonomi dan Pembangunan, kumpulan kami telah memilih tajuk yang ke-11, iaitu isu-isu pengurusan risiko dan perlindungan serta pelaburan dan kaitannya dengan perdagangan antarabangsa di negara Kanada. Sebagai pengenalan, perdagangan antarabangsa memainkan peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kanada. Sebagai salah satu negara perdagangan terbesar di dunia, Kanada telah mengambil bahagian secara aktif dalam persaingan global, libatkan diri dalam pertukaran barangan dan perkhidmatan dengan negara di seluruh dunia. Perdagangan antarabangsa Kanada merujuk kepada pertukaran komersial barangan dan perkhidmatan antara perniagaan Kanada dan individu dengan negara asing. Terdapat 5 sebab perdagangan antarabangsa penting kepada negara Kanada. Yang pertama ialah kepelbagaian pasaran. Yang melibatkan diri dalam perdagangan antarabangsa membolehkan perniagaan Kanada mengakses pasaran baharu di luar sepadan domestik mereka. Faktor yang kedua ialah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ekspor barangan dan perkhidmatan menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Kanada. Faktor yang ketiga ialah akses kepada sumber dan teknologi. Perdagangan antarabangsa membolehkan Kanada memperoleh sumber, teknologi dan kepakaran yang mungkin tidak tersedia di dalam negara. Faktor yang keempat ialah promosi ekspor. Misi dan inisiatif perdagangan yang diterajui kerajaan menyokong perdagangan Kanada dalam mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka di luar negara. Faktor yang kelima dan terakhir ialah mengukuh hubungan antarabangsa. Kanada mengukuhkan hubungan diplomatik dan perkongsian dengan negara lain. Seterusnya ialah pengukuran perdagangan antarabangsa di Kanada. Perdagangan antarabangsa ialah komponen penting dalam ekonomi Kanada yang memudahkan pertukaran barangan dan perkhidmatan, merentasi sempadan dan menyumbang dengan ketara kepada pertumbuhan dan kemakmurannya. Imbangan perdagangan adalah penunjuk asas prestasi perdagangan antarabangsa sesebuah negara. Perdagangan barangan pula memberi tumpuan kepada pertukaran barangan ketara antara Kanada dan negara yang lain. Pengukuran perdagangan perkhidmatan melibatkan pengiraan pertukaran perkhidmatan tidak ketara, termasuk perkhidmatan kewangan, pengangkutan perjalanan dan hak harta intelek. Pengukuran perdagangan antarabangsa di Kanada adalah proses yang kompleks, namun ianya penting. Ia melibatkan pelbagai penunjuk, termasuk imbangan perdagangan barangan, perdagangan perkhidmatan dan perdagangan duhala dengan negara atau wilayah tertentu. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainuddin Ibrahim, nombor matrik 267219. Okey, dalam video saya kali ini saya ingin uraikan mengenai 2 subtopik dalam tugasan kumpulan. Okey, topik pertama ialah mengenai isu-isu pengurusan risiko dan perlindungan pelaburan di Kanada. Antara faktor-faktor yang pertamanya ialah kerana kestabilan politik dan faktor persekitaran. Yang kedua ialah melibatkan risiko ekonomi yang minima dan juga dasar fiskal yang baik. Yang ketiga ialah pelaburan asing akan dilindungi. Yang keempat ialah undang-undang dan kawasan yang cekap. Yang kelima ialah kurangnya risiko bencana alam, akibat dan juga sosial. Topik yang kedua ialah isu-isu pengurusan risiko dan perlindungan pelaburan di Kanada dan kaitannya dengan perdagangan antarabangsa. Kanada adalah salah sebuah negara anggota G20 yang mana merupakan negara ekonomi yang terbesar di dunia. Oleh itu, ia sedikit sebanyak akan terdedah kepada beberapa cabaran dalam konteks perdagangan. Cabaran yang pertama ialah kemeropahan ekonomi. Yang kedua ialah perbezaan kawasan. Yang seterusnya ialah pertikaian undang-undang. Yang keempat ialah keseimbangan nilai mata wang. Dan yang kelima ialah risiko politik dan dasar yang diamalkan. Bagi menangani cabaran tersebut, Kanada perlu dengan memperkukuhkan rangka kerja kawasan. Yang kedua ialah dengan memastikan kestabilan politik sentiasa terjamin. Perlunya mempelbagaikan portfolio pelaburan. Yang seterusnya ialah perlu menekankan ke arah penyelesaian pertikaian. Secara kesimpulannya, pengurusan risiko dan pelindungan pelaburan adalah penting dalam memacu iklim pelaburan. Seterusnya dapat menggalakkan aktiviti pelaburan di Kanada. Yang mana kita sedia maklum, yang kita sedia ketahui ialah Kanada merupakan pemain utama perdagangan antarabangsa. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Azrul Effendi bin Ali. Jadi saya akan teruskan dengan tajuk dasar-dasar berkaitan dengan pengurusan risiko dan pelaburan di Kanada. Terdapat 4 dasar utama yang telah ditetapkan oleh kerajaan Kanada dalam mengurus risiko dan memupuk persekitaran yang kondusif. Dasar yang pertama iaitu Financial Sector Stability and Regulation, di mana kerajaan Kanada melalui pengawas selia kewangannya secara konsisten menekankan kepentingan bagi mengekalkan sistem kewangan yang stabil dan berdaya tahan. Okey, dasar yang kedua, penggunaan rangka kerja bahasa 3 iaitu satu set peraturan perbankan antarabangsa dalam memastikan institusi kewangan mengekalkan penampan modal yang mencukupi untuk menyerap potensi kerugian semasa kegawatan ekonomi. Dasar yang ketiga, melalui Investor Protection and Securities Regulation, iaitu melindungi kepentingan pelabur dan mengekalkan integriti pasaran, di mana kerajaan Kanada telah melaksanakan peraturan sekuriti yang ketat. Okey, dasar yang terakhir, Risk Management in the Energy Sector, di mana ia sebagai pemain utama dalam pasaran tenaga global. Kerajaan Kanada telah mengiktirafkan kepentingan mengurus risiko secara berkesan dalam sektor tenaga. Okey, sebagai rumusan saya telah membuat beberapa kesimpulan, iaitu yang pertama, ekonomi Kanada telah banyak dipengaruhi oleh hubungan perdagangan antarabangsanya yang menjadikannya sebagai pemain utama dalam pasaran global. Okey, yang kedua, hubungan perdagangan antarabangsa Kanada juga secara praktikal didorong oleh sumber semula jadi yang banyak, tenaga kerja yang mahir dan lokasi geografi yang strategik. Okey, yang ketiga, Kanada secara aktif meneruskan perjanjian perdagangan bebas FTA untuk mengembangkan peluang ekspornya. Okey, yang keempat, kerajaan Kanada mengiktiraf kepentingan pengurusan risiko dalam mengekalkan pertumbuhan dan kestabilan ekonomi dalam menghadapi ketidaktentuan global. Okey, yang kelima, kerajaan Kanada menjalankan penilaian risiko pasaran dan sektor tertentu untuk mengenal pasti cabaran dan peluang yang berpotensi. Dan yang terakhir, hubungan perdagangan antarabangsa Kanada telah mengalami transformasi yang ketara, didorong oleh usaha mengejar pasaran yang pelbagai dan pengurangan pergantungan kepada rakan dagangan tunggal. Sekian, terima kasih.